Hello guys, welcome back to Jom Belajar TV. Saya Mr. Shankar dan there is a news. Apa news dia? Officially dalam kita punya channel, kita hanya ada sukatan KSSM selepas ini. Semua topik KBSM dah habis dengan pelajar tingkatan 5 sebelum ini. So sekarang kita akan ada hanya topik-topik KSSM. Dalam video ni kita nak lihat topik pertama tingkatan 5 KSSM, iaitu topik apa? Ubahan ataupun variations. Okay guys, some info saya nak bagi tahu pada korang. Topik ubahan ni memang ada dalam sukatan KBSM juga dan itu dianggap sebagai satu topik yang paling mudah dalam KBSM. Sebab soalan-soalan topik ni hanya boleh habis dalam 2-3 step sahaja guys. That's it, sudah habis topik-topik ni. Dia tak banyak sangat pun konten dalam topik ni. But when it comes to KSSM, dia agak berlainan sikit guys. Soalan-soalan dia memang sama, konsep dia memang sama, tetapi cara dia tanya soalan tu maybe akan berbeza sikit. Kan saya dah kata there's only one konsep dalam topik ni, tapi dalam buku teks ada 33 muka surat untuk topik ni tau. But konsep utamanya sekejap je boleh habiskan. Tak ada banyak pun dalam benda tu. So dalam video ni kita nak buat apa? Kita nak tengok konsep utama yang simple tu. Sekejap je topik ni dah boleh habis. Jom kita lihat. So guys, kalau kamu lihat dalam topik ni guys, this is the most important sentence. Inilah ayat yang biasa dia akan bagi. Dia mesti. Sebab kalau topik ubahan, dia tak boleh ada soalan tanpa ayat seperti ni. Jom kita analisis apa yang ada dalam ayat tu sekarang. Dia kata Y berubah secara langsung. Saya nampak tak saya tulis apa? Langsung / songsang dengan X. Inilah apa yang saya buat kan. So bila kamu nampak saja ayat ni, kamu mesti akan jumpa soalan ini. Maksudnya kamu mesti akan jumpa ayat seperti ini dalam soalan. So bila kamu jumpa je benda ni, apa yang kamu kena buat? Let me make it very simple. Yang pertama, dia ada tulis perkataan Y dekat sini. Betul tak? Kamu nampak kan dekat sini dia ada tulis apa? Y. So kamu pun kena tiru saja apa yang ditulis, iaitu kamu tulis Y. That's the first step yang kamu kena buat. Okay, kalau first step tu saya dah buat, next step saya kena buat apa cikgu? Simple je. Nampak tak perkataan berubah? Topik pun ubahan, dia mesti ada perkataan berubah. Kalau tak ada perkataan berubah, maksudnya kita tak boleh buat soalan ni mengikut topik ni. So the most important thing, dia mesti ada perkataan berubah. Kalau pelajar DLP, dia tulis varies. Yes, varies, right? Dia kata Y varies directly. Varies. Macam orang putih, varies, right? Dia kata Y varies, right? Varies maksudnya berubah lah, tu maksud dia. Okay, kalau kamu nampak saja perkataan berubah ni, the next step yang saya nak kamu buat adalah lukis ikan. Cikgu, apa tu ikan? Lukis macam ni dah cukup lah. Tak payah nak lukis ikan yang cantik-cantik, letak mata, ekor semua, tak payah. Just buat tanda ikan seperti ni, alright? Saya panggil dia tanda ikan lah, tapi itu adalah tanda yang kita akan gunakan untuk apa? Perkataan berubah. Alright, lepas kamu nampak berubah, next nampak tak saya tulis secara langsung / songsang. Maksudnya apa? Kalau dia kata langsung, kamu kena tulis di atas. Let's say seperti ini. Kita akan tulis langsung di atas. Dan kalau dia kata songsang, kita akan tulis di mana? Songsang di bawah. Dia mesti akan ada dalam bentuk pecahan. I hope you guys understand. Dia langsung kena ada dekat mana? Langsung tu kena ada dekat atas. Songsang kena ada dekat mana? Bawah. Itu sajalah kamu kena buat. Okey, cikgu, atas ada apa? Bawah ada apa? Sebenarnya atas ataupun bawah, kamu kena tulis apa yang dia bagi dekat belakang ni. Dia bagi X kan? Okay, yang X ni dia kata apa? Kalau dia kata langsung, X ni kamu tulis dekat atas. Kalau dia kata songsang, X ni kamu tulis dekat mana? Bawah. Itu saja. That's all you need to do. Okay, selepas kamu buat, okay, let's say soalan ini kita anggap sebagai, soalan ni dia kata, okay, let's say dia kata Y, okay, berubah secara langsung, katakan. Dia ambil secara langsung. Dengan apa dia kata? X dekat belakang, betul tak? So, macam mana kamu nak tulis? Kamu akan tulis Y, berubah tu kamu akan tulis tanda ikan secara langsung. Langsung tu tulis dekat mana? Tulis dekat atas. So, kamu akan tulis X macam tu je lah. Katakan dia kata Y berubah secara songsang pula sekarang. Sekarang dia tukar. Dia kata Y berubah secara bukan langsung. Sekarang dia gunakan songsang. Dengan apa? X. So, macam mana kamu nak tulis? Kamu akan tulis Y berubah tu tanda ikan secara songsang. Songsang tu tulis ke atas ke bawah. Kan ada tanda pecahan tadi, kita tulis dekat bawah kan. So kamu akan tulis dekat bawah lah X tu. Cikgu, dekat atas tu nak buat apa? Biar tulis satu je. Sebenarnya yang ini pun guys, kalau kamu lihat, yang ini pun dia sebenarnya bawah ni ada. Dia kan pecahan kan. Saya kan dah kata tadi, dia ada atas dan apa? Bawah kan. So yang ni atas kita dah tulis X. So bawah kita akan tulis satu. Bila kita tulis satu, tak payahlah nak tulis satu dalam bentuk pecahan kan. Sebab tu kita tulis Y berubah secara langsung dengan X seperti ini je. Tapi kalau
Dia kata langsung ataupun songsang, dia kata contoh songsang, kita tulis X tu kat bawah. Yang atas tu kita ganti dengan apa? 1. Yang ni memang kena tulis lah. 1 per tu kena tulis. Tapi kalau atas dah ada X, bawah tu 1, tak payah nak tulis. Itulah apa yang kamu belajar. Sometimes dalam soalan, dia akan ada dua-dua. Dia akan kata secara langsung dengan X dan songsang dengan something. Guys, tak payah risau. Langsung tu tulis atas, songsang tu tulis bawah. Itu je. Okay. Let me ambil satu contoh soalan yang ada dalam buku teks kamu. Saya tak ambil mana-mana latihan. Saya terus pergi kepada bahagian belakang. Kan ada practice mastery tu kan. Saya ambil soalan dekat sana. Jom kita lihat soalan tu sekarang. So guys, ini adalah practice mastery yang cikgu ambil daripada buku teks kamu guys. Practice mastery soalan nombor 5 saya ambil. Okay, jom kita lihat macam mana nak buat soalan ni. We do one by one. Kita ada 3 soalan. 1, 2, 3 A, B, C kan. Okay, cikgu tunjuk pada awal. Tengok apa yang cikgu bagi tahu tu, itulah apa yang dia akan tanya. So jom kita lihat. Dia kata depan tu ada L. Okay, kita tulis L. Kalau dia ada L, apa yang kita akan buat? Cikgu kata apa? Yang soalan A ni, kalau depan tu ada L, kita tulis je lah L. Lepas tu dia ada perkataan apa? Berubah. Nampak tak? Dia mesti ada perkataan apa? Berubah. Kalau dia sudah ada perkataan berubah, kita kena tulis tanda apa? Tanda ikan. Inilah tanda ikan. Berubah tu kita ganti dengan tanda ikan. Lepas tu dia kata apa? Secara langsung. Nampak tak guys? Dia kata langsung. Kalau dia kata langsung, kita kena letak dekat atas ke dekat bawah? Kamu kan dah tahu kan, cikgu dah bagi tahu pada tadi. Langsung dan bawah mesti tulis apa? Songsang. Okey, kalau dia kata langsung, kita hanya letak dekat atas saja. Secara langsung dengan apa dia kata? Langsung dengan kuasa 3M. Bezanya tadi saya kata M ataupun X ataupun Y. Sekarang dia kata kuasa 3M. Apa yang dia bagi tu letak je lah. Kalau kuasa 3M maksudnya M kuasa 3. Inilah maksud dia, betul tak? Alright, so inilah maksud L berubah secara langsung dengan kuasa 3M. That's it. Saya ajak awak bahagian ini sahaja dulu. Nampak tak? Ini saja kita kena tulis. Selepas itu, cikgu kenapa dia bagi maklumat-maklumat ni kat belakang? Senang je kita nak gantikan. But listen, dalam matematik, kita tak pernah gunakan tanda seperti ini. Tanda ikan-ikan. Mana ada kita guna tanda-tanda binatang dalam matematik? Ada tak? Tak ada kan? So, kita akan tukar tanda ikan ini, iaitu tanda untuk berubah ni, berise ni, kita akan tukar kepada 2 benda. Cikgu, apa tu cikgu 2 benda saya nak tukar? Senang. Yang tanda ikan ni, kamu kena tukar yang satu kepada huruf sama dengan. Kamu kena bukan huruf lah, tanda sama dengan. Yang kedua pula, kamu kena tukar dia kepada huruf K. K tu maksudnya constant. Constant maksudnya dia nilai pemalar yang membentukkan atau membantu mengkaitkan hubungan-hubungan yang ada dalam ubahan ini. Alright, itu nanti. But just tukar sama dengan K saja. So, apa yang kita telah buat? Tanda ikan ni dah tukar sama dengan dan apa? K. Cikgu habis nak buat apa dengan L dengan M kuasa 3? Tulis saja L dan M kuasa 3. L tu ada kat depan, kita tulis depan. Sama dengan K. M tu, M kuasa 3 tu kita tulis je kat belakang. So, apa yang ada dekat sini kita salin saja. Yang ada kat belakang, depan salin. Hanya tanda ikan tu tukar kepada sama dengan dan juga apa? Okay, that's it guys. Okay, lepas kamu buat benda ni, langkah seterusnya adalah very simple. Kamu kena cari nilai K dekat sini. Cikgu, macam mana nak cari nilai K? Senang je. Kau kan nampak dia dah bagi dekat sini nilai-nilai dia. Nilai L adalah 16.384. Dia dah pun bagi nilai L dekat sini. Lepas tu nilai M pun dia dah bagi 3.2. Guys, dia mesti bagi nilai-nilai ni. Kalau dia tak bagi kamu nilai-nilai yang komplit, kamu tak boleh cari nilai K. So, dia mesti akan bagi semua nilai-nilai ni. So, dia sudah bagi nilai L dekat sini. Dan dia juga sudah bagi nilai M dekat sini. Ganti saja guys. Mana ada L tu, kamu ganti dengan apa? 16.834. So, soalan ini L saya akan ganti dengan 16.384. Tadi saya kata 834 kan, saya tahu. Okay, lepas tu sama dengan K, biarkan saja K. Lepas tu apa tu M? M adalah 3.2. Tapi dia kata M kuasa 3, betul tak? So kita letak je 3.2 kuasa 3 dekat sini. Itu saja. 3.2 kuasa 3. 3.2 tu letak dalam kurungan dan kuasa 3 lah. The same thing, right? So sekarang kamu kena buat apa guys? Just cari nilai K. K adalah sama dengan apa guys? 16.384 bahagi dengan 3 point berapa? 2 kan? 3.2 kuasa 3. Tulis je 3.2 kuasa
3. Itulah apa yang kamu kena buat. Bila kamu dapat benda ni, kamu sudah pun dapat jawapan bagi apa guys? Sudah dapat jawapan apa? Okay, so dalam kes ni berapa nilai K kamu? Kalau saya tekan-tekan dalam kalkulator, saya akan dapat nilai K adalah sama dengan, cikgu tulis dekat sini, nilai K adalah sama dengan 1/2. Inilah jawapan bagi K saya dapat. Cikgu, sudah habis soalan ke cikgu? Okey, sebenarnya kalau kamu dah buat benda ni, the next satu step yang kamu kena buat adalah tulis dalam bentuk ayat persamaan. Cuba tengok. Kamu kan tadi dah tukar kepada bentuk persamaan seperti ni kan? So, kamu kena tulis balik benda ni dengan gantikan nilai K yang kamu dapat dekat nilai K dekat sini. Itu saja kamu kena buat. So, dia akan jadi satu persamaan seperti L sama dengan K tu 1/2 kan? 1/2 M kuasa 3. That's it guys. Ini adalah kamu punya persamaan. Sudah dapat. Kalau dia nak lanjutkan soalan, dia nak continue lagi soalan, dia akan kata apa tahu? Okey, cari nilai L. Dia akan kata cari nilai L apabila M adalah 2. Contoh, apa you kena buat? Ganti saja M tu dengan 2, dapat jawapan L. Dia suruh awak cari L, katakan. Cari nilai L apabila M adalah 2. Ataupun dia suruh awak cari nilai M. Cari nilai M apabila L adalah 8. Guys, it's the same thing. Benda yang sama saja kamu kena buat. That's it guys. Ini saja kamu kena tahu. Sebenarnya konsep utama dalam topik ni sudah habis. Itu je kamu kena tahu. Itu saja yang kamu kena buat. Okay, kamu tak percaya? Let's try to do B pula sekarang. Sebab cara dia tulis, only one difference guys. Cara kamu tulis benda ni je dia akan berubah. Okay, cuba lihat soalan B pula sekarang. Soalan B cikgu buat macam mana? Dia kata H berubah secara langsung dengan A. Nampak tak? Okay, saya tulis dulu Dia kata H. Okay, cikgu tulis dekat bawah. B ni cikgu tulis dekat bawah. B dia tulis apa? H. H tu saya tulislah H berubah. Nampak tak? H berubah. Saya dah tulis tanda ikan dah. Secara langsung dengan A. Maksudnya A tu ada dekat atas lah. Langsung je kan. Langsung tu direct saja kan. Betul tak? Lepas tu dia kata apa? Dan kuasa 2B. Oh, tadi ada A saja. Sekarang ni ada A dan kuasa 2B. Guys, maksudnya apa? Letak je sebelah kuasa 2. B kuasa 2. Itu saja. Kalau ada songsang, kita letak dekat mana? Bawah. Tapi sekarang tak ada songsang. Biar je macam tu. So, apa yang kamu akan dapat? Lepas tu dia kata H 9. Nampak tak? Dia orang dah bagi tahu dah dekat sini. Nilai H adalah 96. A adalah 18. Dan B adalah 4. Dia sudah bagi tahu. Kenapa? Sebab kita nak cari nilai apa guys? Okay. So, macam mana kita nak tulis ni? H adalah tanda ikan. Tanda ikan ni ingat tak cikgu suruh you buat apa? Kena tulis sama dengan dan juga huruf apa? Okay, tukar tanda ikan ini kepada sama dengan dan juga apa? Okay, lepas tu apa yang ada kat belakang tu salin je. A dan B kuasa berapa? 2, itu saja. Sekarang you kena buat apa? Just masukkan saja nilai-nilai yang dia bagi guys. H dia sudah bagi 96, ganti sini 96. A sudah bagi 18, ganti A 18. B sudah bagi 4, ganti B 4. Lepas tu cari apa? Okay, itu sajalah. Alright, jom tengok soalan C pula sekarang. Saya just nak fokus kepada cara nak tulis persamaan yang pertama ni. Ni yang penting ni. Okay, cuba tengok. Yang pertama dia kata apa? Dia kata P berubah. Let's have a look at this. Dia kata P lepas tu berubah. Maksudnya saya tahu saya kena tulis apa? Saya kecilkan dekat sini. Saya tulis dekat bawah tepi sini guys. Okay, P. Okay. Berubah. Saya dah nampak berubah, saya tulis berubah lah. Nampak saya juga tulis kat sini Soalan ni cikgu tulis dekat sini. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Okey, langsung tu direct. So saya tulis Q kuasa berapa? 2. Lepas tu ditulis apa? Dan R. Lepas tu dan apa? R. So maksudnya dia berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan R. So R pun langsung juga, letak je kat sebelah. Tapi dia ada sambung lagi. Dan secara songsang dengan nampak tak songsang? Songsang tu letak kat mana guys? Songsang tu letak dekat bawah. Letak dekat bawah. Apa yang songsang? S punca kuasa 3. Itulah tulis dekat bawah sini. So saya akan tulis punca kuasa 3 S. Itu sahaja guys. Sudah buat. Next step apa? Kan cikgu dah bagi tahu pada kamu. Bila kamu dah dapat benda ni, apa yang ada kat depan tu salin saja, iaitu P. Apa yang ada kat belakang tu pun salin saja, Q kuasa 2 R per punca kuasa 3 S. Salin saja. Satu saja berubah. Tanda ikan ni kena tukar kepada dua benda dekat sini. Apa tu dua benda? Satu adalah sama dengan, satu lagi adalah apa? K. That's it. Sudah habis lah guys. Sekarang dia mesti bagi nilai apa? Dah bagi P, Q, R, S. Semua empat nilai ni dia akan bagi. Kamu tak percaya? Cuba tengok dekat sini. Dia bagi nilai P, nilai Q, nilai R, nilai S.
Semua 4 nilai dia sudah bagi. Apa yang kita kena buat sekarang? Cari saja nilai K. That's it. But then guys, yang ni adalah yang asas. This is apa yang dia nak awak buat dalam topik ni. Tapi, jom kita lihat soalan kebat satu. Sebab ramai pelajar mesti tanya, cikgu betul ke cikgu ini saja macam aku tak percayalah. Aku bagi kau soalan yang ada di hujung topik. Soalan-soalan yang ada di hujung topik, lepas dia ajar semua, kamu kena buat. Maksudnya kamu kena tahu semua kan. Dengan tahu benda ni je, kamu dah boleh jawab dah. Tak percaya? Jom kita lihat satu soalan sekarang. So guys, ini adalah soalan kebat yang keluar dalam buku teks awak, soalan nombor 10. Kamu boleh tengok soalan nombor 10 dan kamu boleh tengok dalam buku teks memang ada soalan ini. So jom kita lihat macam mana nak buat soalan ni. Boleh tak kita selesaikan soalan ni ikut konsep yang saya ajar tadi? Boleh ke tak? Jom kita lihat. Alright. So dia kata arus elektrik I, ampere, berubah secara langsung. Okay, very simple. Kalau dia kata arus elektrik, ampere apa semua, kita hanya ambil dia punya huruf. Itulah paling penting. So, apa yang kita faham adalah dia tulis I ni, iaitu ampere ni, berubah. So, saya tahu depan kena tulis apa? Depan kena tulis I. Okay, cikgu tulis dekat sini. Sama-sama kita ikut. Kita tulis I dekat depan. Alright. Lepas tu nampak perkataan berubah, kita tulis tanda ikan. Simple as that. Tanda ikan berubah. Lepas tu dia kata apa? Secara langsung dengan kuasa P. Okay? Secara langsung dengan kuasa. P tu maksudnya kuasa lah. So kita tulis P. Secara langsung. P tu dekat atas lah. Sebab dia kata langsung kan. Langsung tu dekat atas. Okay? P ni dia juga maksudkan, namakan P ni dia sebagai apa? Watt. Okay? Kalau dia kata watt maksudnya P. Kalau dia kata P maksudnya apa? Watt. Alright. Next dia kata apa? Dan secara songsang. Oh, songsang tu kat mana bang? Kat bawah. Alright, songsang. Dengan apa? Voltan. Bukan setan ni, voltan. Voltan apa? V. Dia panggil volt. So, V tu boleh juga dikatakan sebagai apa? Volt. So, dia kata songsang dengan V. Songsang tu kita kena tulis kat mana? Dekat bawah. Itu je. Next, dia kata apa? Bagi satu peralatan elektrik. Tak kisahlah untuk apa. Janji topik ni dah ada formula ni. Kita dah boleh siap dah. Paling penting, yang ni kamu kena tulis dengan betul. Kalau kamu dah tulis dengan betul, that's it guys. Maka penuh je untuk topik ni. Okay, jom kita lihat next. Okay. Diberi bahawa sebuah pengering rambut dengan kuasa 550 watt dan voltan 240V menggunakan arus elektrik 2.2A. Cikgu, benda ni nampak macam keliru. Aku tak tahu pun elektrik. Tak payah nak tahu elektrik. Tengok cikgu punya video ni je dah cukup. Nampak dia kata apa? Dia kata maklumat. Dia bagi maklumat. Apa maklumat dia bagi? Dia kata 550 watt W. Saya tulis je 550 W. Watt. Mana tu watt? Ni tadi dia dah kata dah. P tu lah watt. Inilah maksudnya apa? Inilah nilai apa? Inilah nilai P. Kita kena faham benda tu. Sebab dia gunakan P dekat atas, dia gunakan watt dekat bawah. But it's the same thing. Next, cuba tengok. Dia kata 240 V. Voltan tu 240. So, 240 V. Okay, 240 V tu apa? Nampak tak tadi? V tu adalah apa? Volt. So, kita tahu benda ni adalah nilai apa? V, that's it guys. Okay, yang seterusnya dia kata apa? Dengan menggunakan arus elektrik 2.2 ampere, 2.2A dia kata. So, kita tahu yang tadi pun kita dah nampak dah. Yang ini. I ni kita panggil sebagai apa? Ampere. So, apa yang kita faham? Yang 2.2A ni adalah sebenarnya nilai apa? I, guys. Kita hanya perlukan dia punya number. W, V, A, ini semua term, sebutan saja. Itu semua kita tak penting. Yang penting adalah 550, 240 dan 2.2 apa? Cikgu, kenapa dia bagi nilai-nilai ni? Ingat tak cikgu kata apa? Kalau kamu jumpa soalan seperti ini, apa yang kamu kena buat? 3 step yang cikgu kata tu. Tanda ikan tu kena tukar, betul tak? Okay, yang depan tu I, tulis je I. Lepas tu tanda ikan ni kena pecah kepada 2 benda. Ingat lagi tak 2 benda tu apa? Satu adalah sama dengan, satu lagi adalah apa? Nilai K. 2 benda tu kita dah pecah. Lepas tu kat belakang tu kita ada P per V. Inilah apa yang kita dapat, betul tak? Sekarang, the next step cikgu kata apa? Kita cari nilai apa dulu? Nilai K kan? Kita kena cari nilai K kan? Kalau nak cari nilai K, kita kena ganti nilai I, kena ganti nilai P, kena ganti nilai V. Itulah nilai-nilai yang dia bagi dekat sini. I, V dan apa? P. Dia sudah pun bagi nilai-nilai dia dekat tepi sini guys. So, let's do this. Jom kita cari. Okay, I tadi adalah berapa? I adalah 2.2. Cikgu tulislah dekat sini. Ni adalah 2.2 sama dengan K. K saya tak tahu berapa. Dalam kurungan P adalah berapa? P adalah 550. Cikgu tulis 550
bahagi dengan V. V adalah berapa? 240. Cikgu tulis 200 berapa? 40. Itu saja guys. Kalau saya nak cari K, apa saya buat sekarang? Nampak tak? Ni K darab dengan ini kan. So kalau saya nak cari K, semua ni pindah sebelah sana. Maksudnya 2.2 bahagi dengan semua ni, kamu akan dapat dia punya jawapan. Tekan je dalam kalkulator, apa susah sangat. So apabila saya tekan dalam kalkulator, saya dapat jawapan 24/25 adalah nilai K guys. So saya akan tulis nilai K adalah sama dengan 24/25. Inilah nilai K yang saya dapat. Kan cikgu dah kata, kalau dah dapat nilai K, jangan biar macam tu saja. Tulis dalam bentuk persamaan. Maksudnya, apa yang kamu tulis dekat sini, tulis balik dengan gantikan nilai K dalam tu. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat nilai I sama dengan, okey, yang nilai cikgu gantikan, cikgu tulis dekat sini. Nilai I adalah sama dengan K. K adalah berapa? 24/25. Dalam kurungan kita ada PO apa? B. Kamu nak tulis seperti ni pun boleh. Kamu nak jadikan dia cantik sikit, kamu nak tulis I sama dengan 24P/25B. Kamu nak tulis macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Suka hati kamu lah. Benda-benda ni sama saja. Just saya dah buka kurungan yang ni, dah buka, tulis dekat bawah. Itu saja beza dia. Tapi cuba lihat soalan tu. Soalan tu dia dah berhenti dekat sana ke? Tak. Dia suruh kita buat apa sekarang ni? Hitung arus elektrik yang digunakan oleh sebuah kipas dengan kuasanya 78W. Nampak tak? Dia sudah bagi sekarang. Kuasa dia berapa? Dia bagi maklumat baru ni. Kuasanya 75W. So W tu tadi dekat sini kan. So nilai P adalah berapa sekarang? 75. Dan voltan 240. 240V. Voltan dia 240. Dia suruh kamu cari nilai apa? Cari nilai apa? Cari hitung arus elektrik. Dia suruh kita hitung arus elektrik. Arus elektrik mestilah nilai apa guys? Arus elektrik tu nilai dia apa? I kan? So kita kena cari nilai I. I ini berapa? Itulah apa yang kita nak cari. Nampak tak cikgu dah tulis maklumat dekat sini? That's what we need to do guys. Itulah apa yang kita kena buat. So macam mana kita nak buat? Selepas kita ada dia punya persamaan dekat sini, sudah ada nilai persamaan, ganti maklumat yang baru dia bagi ni, kecuali I tu biarkan saja supaya kita boleh dapat dia punya nilai. So macam mana kita nak buat? I tu kita nak cari. Kita nak cari dia punya nilai I. Betul tak? So I ni kita nak cari. So biarkan I. 24P. P tu berapa sekarang? P dia adalah 75. So I sama dengan 24P adalah 75/25. V adalah berapa sekarang? Dekat bawah ni kan ada V kan? V ni berapa sekarang? 240. Kita tulis je 240. Guys, tekan ni dalam kalkulator, kamu akan dapat nilai I. Guys, apabila saya tekan dalam kalkulator, saya dapat jawapan 3/10 guys. 3/10 tu boleh juga ditulis sebagai 0.3. 0.3 ni adalah arus elektrik. So arus elektrik ni dia ada unit kan? Arus elektrik unit dia adalah apa guys? 2.2 A. So arus elektrik dia, unit dia A. So kita akan tulis 0.3 A ampere. Itu saja guys. Nampak tak? Satu konsep je kita belajar dan satu topik soalan kebat dah boleh habis dah. Guys, that's it. Topik ni macam tu je. Itu saja satu konsep yang penting, asas dia yang kita kena belajar dalam topik ni untuk jawab semua soalan-soalan dalam topik ni. But then, korang kena faham, KSSM ni bukan setakat nak bagi jawapan saja. Buku teks ada 33 muka surat untuk topik ni. Kenapa? Sebab guys, diorang nak kamu apply benda ni dalam contoh-contoh soalan kebat macam yang kita buat tadi. Tapi soalan kebat yang kita buat tadi just satu jenis saja. Dia boleh tanya macam-macam jenis. Pelbagai aspek dia boleh sentuh. Macam-macam contoh soalan dia boleh bagi. Walaupun ini adalah konsep yang simple, konsep yang asas, saya dah terangkan dan kamu dah boleh buat soalan-soalan dalam topik ni. But the most important thing, kamu kena faham, kaitkan benda ni dengan dunia luar. Sebab bila saya nampak sukatan KSSM, kandungan diorang memang dia nak kamu fokus kepada banyak benda berkaitan dengan kerja apa gunakan benda ni, dalam kehidupan harian kita gunakan benda ni, all this kind of concept. So kamu kena juga tahu setiap konsep yang ada. Konsep utama kita dah belajar, dah boleh jawab soalan dah, tapi ada juga banyak simple mini-mini konsep yang kamu kena juga tumpukan perhatian. Kalau kamu nak belajar benda-benda ni secara lebih detail, dengan lebih seronok, dengan lebih
lebih dahsyat lagi, kamu boleh join saya punya online matematik class. Guys, dia dah buka untuk pendaftaran. Kamu boleh join serendah RM16.70 untuk sebulan. Kamu boleh dapatkan saya punya member pass. Kamu dapat semua topik untuk tingkatan 5. Satu bulan hanya RM16.70 sahaja. Kalau kamu faham cikgu punya konten ini dalam YouTube, kamu mesti faham saya punya konten dalam saya punya online class. Nak join online class saya, boleh je tekan link dekat bawah, ada description. Dalam description tu juga ada link. Kamu boleh tekan link tu, dapatkan dan join saya punya online class. Kita cover semua form 5 dalam sana. But guys, kalau kamu first time dekat sini, jangan lupa nak tekan button merah tu, button subscribe, tekan button loceng, tekan button like, share dengan kawan-kawan awak, so that setiap kali cikgu upload konten yang baru, kamu akan dapat notification. So guys, saya harap saya telah berikan kamu maklumat yang penting, konsep yang penting dah terangkan. Boleh jawab soalan-soalan ni, just try all the question. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tanya dalam comment section dekat bawah. So guys, itu saja untuk video kali ini. Saya akan jumpa kamu dalam video yang akan datang. Until then, take care, bye-bye.